Adakah anda merasakan perubahan pada fizikal seperti bengkak di bahagian leher ataupun mungkin sedikit susut badannya dan mata sedikit terjojol? Jangan ambil remeh tentang perkara ini, mungkin juga itu merupakan tanda-tanda anda mempunyai masalah kesihatan thyroid. Hari ini kita bawakan kepada anda semua tentang topik kita iaitu thyroid, masalah yang pastinya dalam kalangan kita pernah lihat keadaan itu, tapi yang paling penting sekali, adakah ianya berpunca daripada pemakanan ataupun sebenarnya berpunca daripada sistem badan itu sendiri. Banyak lagi yang akan kita rungkai dari sudut kesihatan, gejala dan apakah rawatan yang terbaik. Pastinya hanya di Hello Doktor bersama dengan kami. Tapi sebelum tu, kita nak war-warkan kepada anda semua terus ikuti kami secara online maupun stream HD secara langsung di aplikasi Tonton, dan begitu juga terus support kami di Facebook Hello Doktor TV3. Ada poster di situ, Instagram TV3 Malaysia pun ada untuk anda titipkan sebarang persoalan. InsyaAllah kita akan raikan sepanjang siaran. Tapi sebelum itu, kita nak kongsikan juga apa yang anda tahu tentang penyakit thyroid. Sempat wartawan kami bertanya pendapat orang awam. Sama-sama kita saksikan. Kalau yang saya faham, thyroid ni usually kita akan ada rasa sakit dekat bahagian leher lah. Ada biji-biji macam tu. Itu, and saya pun pernah rasa jugalah sakit macam tu. Saya tak berapa nak tahu juga, tapi info sedikit tu yang saya tahulah. Penyakit dalam tekak je. Yang tu saja. Mungkin saya pun suara dah lain ni. Saya tak sure. Biasanya macam suara serak, kelenjar di leher, sukar bernafas dan rasa susah nak macam dekat-dekat tu lah. Thyroid ni yang saya tahu penyakit kelenjar dekat bahagian leher dan semua orang ada thyroid sama ada aktif ataupun tak je. Saya dengar lah biasa dia orang kata bahagian dekat tekak kan. So benda tu dia boleh, kadang dia akan boleh, kita boleh jadi kolaps jugalah. Pakcik saya ada pengalaman kena benda tu lah. Dia jadi nak bernafas pun tak boleh, nak bergerak tak boleh. So agak bahaya jugalah. Okey, seperti mana yang anda dapat saksikan tadi, apa yang mereka tahu tentang keadaan ataupun masalah thyroid. Ada yang kata bengkak, ada yang merasakan macam mungkin sakit tekak dan sebagainya. Tapi bukan semudah itu untuk kita klasifikasikan keadaan itu sebagai masalah thyroid. Pastinya kita perlukan ilmu yang lebih, pendekatan yang terbaik dan yang sahih untuk anda mengesahkan. Sama-sama kita diagnosis awal, melihat kepada keadaan adakah ianya berpunca daripada sekian-sekian ataupun ianya merupakan masalah thyroid. Bersama dengan kami di studio Hello Doktor, Dr. Kang Wai Han, pakar perunding perubatan dalaman dan endokrinologi Universiti Tunku Abdul Rahman. Terima kasih doktor bersama dengan kami. Baik doktor, masalah thyroid bukan lagi satu masalah yang asing dalam kalangan kita rakyat Malaysia, terutama sekali mereka yang mengetahui tentang dari sudut keadaan fizikal perubahannya dan sebagainya. Tapi untuk meningkatkan kecaknaan kita mendalami yang sebenarnya apa yang dikatakan tentang masalah thyroid ini, boleh doktor kongsikan terlebih dahulu. Okey. Biarkan saya mulakan penjelasan tentang organ thyroid. Thyroid itu adalah satu kelenjar yang terletak di leher kita lah, di depan tekak. So fungsi kelenjar ni ialah dia mengeluarkan hormon thyroxine yang akan mengawal kita punya metabolisme dalam badan kita. So thyroid, bila masalah hormon berlaku, biasanya dia akan, satu, dia mungkin akan melibatkan satu badan dengan tanda-tanda berbagai jenis simptom. Ataupun kedua, dia mungkin bengkak saja. Yang tepat itu kelenjar itu bengkak sendiri. So bila kita cakap mengenai pasal mengenai thyroid, biasanya kita akan fikir sama ada dia masalah hormon terlampau tinggi ataupun terlampau rendah ataupun berlaku dia bengkak kelenjar itu. Ianya memang ada setiap orang, setiap individu ada thyroid itu. Tapi bila ianya terlalu tinggi ataupun terlalu rendah menyebabkan masalah terhadap kesihatan. Ya, betul. Okey, punca-punca thyroid yang kadang-kadang kita sedang masih lagi mendalami, ya. Ada setengah orang katakan pelbagai punca yang dikatakan juga mitos. Kita khawatir pemakanan pun ada yang katakan punca, lifestyle pun ada katakan punca. Tapi sebenarnya apa yang menyebabkan thyroid itu boleh berlaku terhadap kesihatan seseorang? Okey, sebab dia terpulanglah kepada apa jenis penyakit thyroid yang ada. Tapi yang paling lazim untuk thyroid yang kita selalu tengok adalah penyakit autoimun, iaitu badan kita sendiri menghasilkan antibody yang melawan, yang menyerang kelenjar thyroid itu sendiri. Bila kelenjar itu diserang, sama ada dia akan mengeluarkan terlampau banyak hormon ataupun fungsi dia terjejas, iaitu dia tidak mengeluarkan hormon yang cukup.
Okey. Seringkali kita dengar tentang pelbagai kondisi kesihatan yang menyebabkan ataupun boleh menyebabkan masalah thyroid ini berlaku, terutama sekali dalam kalangan pelbagai golongan, ya. Tidak kira usia sekarang ni. Kalau selalunya saya kira dengar adalah lebih daripada 20-an ke atas. Tapi adakah persepsi ini benar ataupun sekarang ni sesiapa sahaja boleh mendapat masalah thyroid ini sendiri? Okey. So ini terpulanglah kepada apa jenis penyakit yang berlaku. Okey. So untuk penyakit autoimun yang saya cakap tadi, dia biasanya berlaku pada orang yang sekitar umur yang lebih muda, di antara 20-an ke 40-an. Itu untuk autoimun. Yang umur yang semakin lebih tinggi, contohnya 60-an, kurang sikitlah. Tapi terpulanglah jenis penyakit lain. Kalau penyakit-penyakit yang bersifat degeneratif, dia mungkin berlaku semasa umur 50 tahun ke atas. Okey, kita cerita tentang keadaan fizikal seseorang yang kalau ada sesetengah individu tu macam boleh dilihat itu adalah masalah thyroid. Sedikit bengkak di bahagian leher berbentuk rama-rama dan mata sedikit terkeluar dan susut badan yang begitu mendadak dapat berlaku terhadap individu tersebut. Apakah lagi ciri-ciri lain ataupun adakah ciri-ciri ini mungkin tidak berlaku pada seseorang tetapi mereka dah pun didiagnos ada masalah thyroid? Okey. Yang ini terpulanglah kepada penyakit itu sama ada dia hyperthyroid, hypothyroid ataupun berlaku bengkak saja. Untuk pesakit hyperthyroid, disebabkan hormon yang tinggi, metabolisme dia pun cepat. So pesakit itu mungkin akan dia rasa cepat panas, dia mungkin bergetar, tangan dia getar, dia mungkin jantung dia berdebar laju, dia susut berat badan, tak boleh tahan panas, dia suka tempat yang ada aircon, tak boleh tahan panas. Kalau kaum wanita, dia punya kotor, haid dia akan terjejas. Dia mungkin terlampau sikit haid dia ataupun dia punya tempoh dipendekkan. Daripada setiap bulan, dia mungkin 2-3 minggu datang sekali haid yang sikit saja. Dan selain itu, sebab hormon itu mungkin boleh kacau sistem lain, dia mungkin akan ada komplikasi seperti jantung lemah, setengah boleh mungkin ada ciri birit dan sebagainya. So itu adalah untuk hyperthyroid. Kalau untuk hypothyroid, dia punya simptom terbalik pula. Pesakit itu jadi terlampau perlahan. So daripada menggeletar, dia jadi slow, terlampau relax. Tak boleh tahan sejuk. Dia naik berat badan, kulit jadi kering, rambut gugur, sembelit dan dia punya haid akan mungkin jadi terlampau berat, banyak sangat. Ya. Okey, dia bersilih dengan perbezaannya hypo dan juga hyperthyroid. Doktor, rentetan daripada soalan ini, ada juga rakan kita Iskandar Ismail dari Facebook Hello Doktor TV3. Hello Doktor, adakah masalah thyroid ini ada kemungkinan boleh bengkak kedua-dua belah? Okey, terima kasih Encik Iskandar Ismail. Bagaimana doktor, adakah ini boleh berlaku kedua-dua belah? So ini terpulanglah kepada apa jenis penyakit, tapi yang paling lazim adalah penyakit autoimun, dia boleh berlaku pada dua-dua belah. Tapi kalau dia disebabkan oleh penyakit lain, dia mungkin sebelah sahaja. Okey, adakah individu tersebut bukan ada masalah thyroid tetapi ianya tidak jelas kelihatan pada bengkakan di bahagian leher? Boleh terjadi? Boleh. Pada peringkat awal mulanya penyakit itu berlaku, mungkin bengkak tu agak kecil. So mungkin dia tak ketara sangatlah. Semakin penyakit semakin teruk, dia mungkin kelenjar itu semakin besar. Lepas tu kita akan perasan ada bengkak leher kita. Okey, boleh dikatakan semakin bengkak keadaan leher itu semakin serius kondisi masalah thyroid tersebut? Tak semestinya juga. Tak semestinya juga. Okey, apa pun dapatkan konsultasi daripada doktor untuk tahu tahap mana keadaan seriusnya masalah thyroid yang dialami oleh seseorang individu tersebut. Okey, kita nak raikan lagi pandangan anda. Terima kasih yang berkongsi. Tapi kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini masih lagi bincangkan tentang masalah thyroid hanya di Hello Doktor. Hujung minggu anda kembali bersama dengan kami di Hello Doktor. Saya bersama dengan Dr. Kang bercerita tentang masalah thyroid di awal tadi. Kalau anda mungkin terlepas, sebenarnya kita ada dua jenis thyroid itu sendiri, masalah thyroid itu sendiri, hypo dan juga hyper. Tadi kita banyak sentuh tentang hypothyroid dan kali ini pula mungkin pendekatan kita terhadap hypothyroid. Bagaimana doktor nak kongsikan lebihan pendapatan berkaitan dengan hypothyroid? Okey, untuk hypothyroid, biasanya simptom dia tidak seketara kalau banding dengan hyperthyroid. Sebab kalau hyperthyroid dia akan cepat. Hypothyroid dia akan simptom dia satu, dia mungkin cepat naik berat badan dia naik cepat, dia mungkin senang sejuk,
kulit dia kering, rambut dia gugur, ataupun untuk kaum perempuan dia punya haid dia akan jadi sangat berat. Okey. Tapi untuk kaum pesakit-pesakit yang lebih tua, umur dia yang semakin meningkat, kemungkinan simptom dia tak jelas. Dia mungkin satu senang penat. Dia rasa dia senang penat, dia tak bermaya atau tak ada motivasi untuk buat kerja. Okey. So itu pun boleh jadi satu simptom untuk hypothyroid. Okey, yang dikatakan simptom itu tidak jelas bermakna kadang-kadang kita keliru dengan apa yang dialami setiap hari. Maknanya kadang-kadang kita memang ada rasa fasa penat, fasa letih kan. Bagaimana untuk kita katakan itu adalah satu warning sign? Ini merupakan simptom-simptom yang perlu kita berjaga-jaga, berkemungkinan posibiliti yang tinggi mendapat masalah thyroid. Okey. Kalau simptom cepat penat tu tidak ada sebab yang jelas. Contohnya lah, kalau pesakit itu lepas buat kerja, dia exercise, dia penat, itu mungkin biasa. Tapi selepas rehat, tak ada punca, dia asyik rasa penat je. Tak bermaya, penat, senang letih. Dan itu mungkinlah satu tanda awal untuk jumpa doktor. Ya, secara logiknya kita tahu yang ia berpunca daripada gangguan metabolisme juga kan. Ya, itu betul. juga boleh menyebabkan mereka yang mempunyai kadar metabolism rate yang rendah juga dapat mengalami situasi yang cepat penat, cepat lelah. Apapun pastinya kita faham tentang kondisi-kondisi ini yang berkait rapat dengan anda semua. Walaupun begitu, anda kena ikuti kerana banyak lagi yang kita ingin tahu berkaitan dengan terutama sekali yang dikatakan thyroid ini selalu kita dengar. Mungkin daripada dalam kalangan remaja yang terjadi masalah thyroid dalam kalangan warga emas. Tetapi bagaimana pula dengan kanak-kanak? Adakah possibility ataupun berkemungkinan kanak-kanak juga mempunyai masalah thyroid? Ya, masalah thyroid pun boleh melanda pesakit-pesakit kanak-kanak. Tapi simptom dia mungkin berbeza dengan dewasa sikit. Okey. Contoh, biasanya simptom-simptom kanak-kanak termasuklah satu, dia susah nak membesar. Tumbuh sarang dia terbantut, dia sama ada dia susah nak dia terlampau kurus ataupun berat badan dia meningkat secara mendadak. Kedua, mungkin kanak-kanak mempunyai kesusahan untuk belajar. Kalau kanak-kanak yang hyperthyroid, dia mungkin terlampau aktif. Ya. Kalau kanak-kanak yang hypothyroid pula, dia mungkin senang penat, dia tak suka bermain. So boleh menjejaskan aktiviti seharian kanak-kanak. Simptom ini ataupun gejala-gejala ini anda perlu perhatikan betul-betul kan, terutama sekali ibu bapa lah, mengingatkan diri sendiri juga. Walaupun kita seringkali nampak itu adalah kebiasaannya berlaku terhadap anak kita, mungkin juga boleh melit ataupun menjurus kepada masalah thyroid ini. Kita nak dengarkan pula soalan daripada rakan selebriti kita. Doktor, jom sama-sama kita dengarkan soalan dari rakan selebriti. Hello doktor, dia nak tanya, betul ke golongan wanita lebih cenderung mengalami masalah thyroid berbanding lelaki? Okey, terima kasih Lia. Bertanyakan tentang adakah betul peratusan untuk wanita ini mendapat masalah thyroid lebih tinggi daripada lelaki berbanding lelaki? Ya. Disebabkan penyakit thyroid, kebanyakannya kes adalah disebabkan oleh penyakit autoimun. Dan kita tahu penyakit autoimun itu biasanya kaum hawa yang lagi kerap dapat penyakit ini. Walaupun begitu, adakah para lelaki tidak perlu khawatir tentang keadaan ini? Oh, tidak juga. Kaum lelaki pun boleh dapat penyakit ini. Dan biasanya apa yang kita perhatikan ialah kadang-kadang kaum lelaki sakit dia mungkin lagi serius dan mungkin lagi susah dirawat banding dengan kaum perempuan. Doktor, ada kondisi-kondisi tertentu di mana kadang-kadang kan kita punya darah haid tu berpanjangan adalah itu dilihat seperti biasa. Ada setengah wanita dia lebih daripada 7 hari contohnya kalau waktu normal. Jadi bagaimana kita nak kategorikan adakah kuantiti darah tersebut ke ataupun bagaimana kondisi-kondisi yang berlaku pada kita itu mengatakan kita perlu rujuk untuk mengesahkan mungkin juga ada posibiliti mempunyai masalah thyroid. Okey, apabila masalah itu datang tiba-tiba dan dia tidak surut, dia berpanjangan. Selama beberapa bulan. Ya. Dan mungkin ada rasa simptom-simptom lain, contohnya cepat penat ataupun berat badan naik tinggi dan sebagainya. So bila cuma period terlampau panjang ataupun terlampau sikit, tapi sendiri rasa okey, kemungkinanlah itu benda yang biasa. Tapi bila ada simptom-simptom yang lain, yang di samping simptom yang betul. tadi doktor kongsikan mungkinlah tu. sakit perlu jumpa doktor. Okey, itu dia perkongsian kalau kita katakan tentang wanita ni mempunyai posibiliti yang tinggi. Ya, betul. Sedikit penjelasan daripada Dr. Kang sebentar tadi. Kita nak jurus sahaja kepada soalan yang seterusnya daripada rakan kita di Facebook, Tengku Wirda. Hello doktor, betul ke jika berat badan turun mendadak
tanda masalah thyroid. Okey, sebenarnya Tengku Widra kita ada kongsikan juga tadi berat badan yang turun secara mendadak, tapi mungkin boleh panjangkan sedikit. Ada yang mungkin bertanya penurunan berat badan ini adakah disebabkan dengan selera makan mereka yang tak ada ataupun bagaimana? Okey. Kalau pesakit tu penyakit dia ialah hyperthyroid, satu dia akan jadi semakin kurus. Walaupun dia makan banyak, selera dia sangat bagus, tapi semakin banyak dia semakin kurus. Okey, maknanya makan macam kuantiti biasa, Ya. tapi berat badan menurun. Ya. Tapi untuk pesakit yang hypothyroid, dia terbalik pula. Dia tak makan banyak pun, dia susah nak kurus. Ya. Okey, itu dia penjelasan. Pelik juga kan kalau satu kondisi kita makan dah banyak dah ni tapi berat tak naik-naik. Perlu mendapatkan pemeriksaan lanjut. Dan pastinya antara yang kita ingin tahu adalah bagaimana untuk kita klasifikasikan dengan peringkat awal untuk mengesan thyroid itu merupakan simptom awal. Apa yang kita perlu lakukan untuk meletakkan fasa awal ini adalah fasa yang perlu diambil perhatian. Okey. Kadang-kadang simptom-simptom penyakit thyroid ini susah nak dikesan. Contohnya panas. Disebabkan Malaysia lah negara yang Cuaca tropikal, kita cuaca pun, panas. ya betul. Kadang-kadang kita tak perasan. Cuma yang pelik, biasanya pesakit kata, doktor, saya buka aircon dengan suhu yang paling rendah, saya pun rasa panas. Ataupun dia kata, doktor, saya langsung tak boleh tahan. Kalau buka kipas pun, kipas sikit je, saya dah rasa kesejuk dah. So yang ini mungkin dengan simptom-simptom yang sangat luar biasa ini, kita mula suspek sama ada penyakit thyroid. Yang simptom lain contohnya cepat jantung berdebar, bergetar tu mungkin pesakit akan salah faham, dia ingat dia resah ke, dia takut ke ataupun dia ada stres dengan kerja atau kehidupan dan dia pun ada simptom-simptom ini. Tapi apa yang kita nasihatkan ialah yang paling baik ialah kita cek dengan jumpa doktor sama ada setahun 2 tahun sekali untuk tahu sama ada badan kita ada tak ada simptom-simptom yang luar biasa. Ialah pemeriksaan secara keseluruhan kan. Betul. Sebab kadang-kadang itu adalah rutin yang kita alami setiap hari. Doktor adalah doktor yang berpengalaman dalam bidang ini. Kan mungkin doktor lebih mengetahui ada tak kondisi-kondisi lah mereka yang dah tahu masalah thyroid ini berada pada peringkat yang serius kerana tidak ada simptom awal yang trigger ataupun menyebabkan mereka untuk mendapatkan konsultasi. Ada. Kita ada kadang-kadang kita ada jumpa kes yang agak serius. Contohnya untuk hyperthyroid, bila kita biarkan sakit ini berpanjangan, dia akan menjejaskan, dia akan akibat komplikasi kepada satu jantung. So sebab jantung tu berdegup sangat cepat. Untuk jangka masa panjang dia kerja cepat, dia overtime. Dia berdegup-degup, satu hari dia akan gagal. So bila jantung dia gagal, dia mungkin akan paru-paru masuk air, dia pernafasan dia terjejas, kaki dia bengkak dan sebagainya. Kadang-kadang kita ada ada keadaan kita panggil thyroid storm, ribut thyroid. Di mana hormon yang terlampau tinggi itu dia mungkin boleh mendatangkan maut kepada pesakit. Pesakit itu akan sesak nafas, hati dia mungkin akan meradang jadi mata kuning, dia akan ceri-birit, dia akan dehydrated. Dan kadang-kadang pesakit bila hormon itu meningkat terlampau tinggi, dia mungkin minda pun terjejas, dia akan mungkin tidak waras. So ini ada tanda-tanda kita panggil thyroid storm. Yang ini sebenarnya satu medical emergency, kecemasan lah. Boleh berlaku ataupun boleh attack serang semasa tidur? Bukan secara tidur. Semasa dalam keadaan rehat, semasa dalam keadaan heart kita tak pumping ataupun tidak? Boleh berlaku. Boleh berlaku. Okey. Biasanya pesakit bukanlah simptom ni berlaku tiba-tiba masa rehat. Dia mula-mula dia terasa jantung dia bernafas, dia berdegup, sesak nafas, makin teruk. Okey, bagaimana pula dengan kanak-kanak? Adakah mereka mengalami kesan yang sama seperti yang dirasai para dewasa? Disebabkan saya pakar dewasa, yang kanak-kanak yang setahu saya jaranglah dia berlaku storm macam ini. Okey, itu dia. Jom sama-sama kita saksikan pula soalan daripada Facebook kami. Kita nak saksikan Aisyah Othman. Hello doktor, antara simptom orang yang ada masalah thyroid yang teruk, mata dia akan tersembul atau terjojol. Betul ke statement tu? Mohon beri penjelasan. Okey doktor, adakah betul? Tadi ada kongsikan juga kan, ini keadaan fizikal pula. Bagaimana pendapatnya? Okey, sekiranya seseorang terdapat penyakit hyperthyroid yang disebabkan autoimmune, yang kita panggil Graves' disease, autoantibody itu mungkin akan menyerang mata juga, menjadikan mata tu terbonjol keluar. Okey. Dan keadaan ini biasanya akan lagi serius kalau seseorang itu merokok. So dia akan menjadikan antibody itu terlampau tinggi, mata mungkin akan terbonjol keluar.
Kalau secara tak serius, mungkin tak cantiklah mata, terbujur keluar, dia tak balance. Tapi bila serius, dia mungkin akan menjejaskan penglihatan kita, dia buta. Oh, okey, boleh menjejaskan penglihatan juga dalam keadaan yang mungkin lebih serius. Ya. Okey, banyak sebenarnya yang kita pelajari, nampak macam remeh kan masalah thyroid. Nampak macam fizikal saja, bengkak mata, bonjol mata, tetapi bengkak leher, bonjol mata, tetapi banyak lagi sebenarnya yang perlu kita fahami. Teruskan bersama dengan kami hanya di Hello Doktor. Masih lagi bersama dengan kami di Hello Doktor. Saya Ani Mizati dan juga Dr. Kang bersama dengan anda untuk kongsikan masalah thyroid. Nampak macam masalah ini semakin lama semakin perlu ada kebimbangan di situ kan? Kerana simptomnya lebih kurang dengan apa yang kita lalui setiap hari, lebih kurang dengan rutin harian kita. Kita nak cerita tentang komplikasi. Setiap penyakit bila kita katakan tentang komplikasi selepas itu adalah antara perkara yang perlu diberi fokus utama. Contohnya komplikasi hypothyroid yang belum lagi kita fahami. Bagaimana doktor nak kongsikan apakah komplikasi-komplikasi yang boleh terjadi, doktor? Okey, untuk pesakit yang kalau hypothyroid semakin sangat teruk, disebabkan hypothyroid apabila dia berlaku, metabolisme badan kita jadi perlahan. So yang paling lazim kita tengok komplikasi dia ialah jantung terjejas. Mungkin jantung pun akan jadi lemah. Tetapi sebab di luar negara, sebab dia ada musim sejuk. Bila musim sejuk, badan kita perlu cepat. Tapi kalau ada penyakit hypothyroid, badan kita tak boleh menyesuaikan diri, lepas tu dia akan jadi keadaan yang berbahaya. Tapi di Malaysia sebabkan cuaca kita panas, kalaulah hypothyroid teruk sangat, biasanya pesakit tak akan rasa apa-apa. So untuk kecemasan hypothyroid di Malaysia agaklah jarang kita tengoklah. Okey. Faktor cuaca juga menyebabkan seseorang individu itu tidak dapat membezakan kan sama ada perubahan tak terhadap apa yang dirasai. Okey, kita nak berehat seketika dengan berkongsi dengan anda laporan khas. Ini berkaitan dengan diagnosis thyroid yang pastinya kalau kita tak pernah langsung mendapatkan konsultasi, kita tak tahu bagaimana diagnosis awal berkaitan dengan masalah thyroid. Wartawan kami sempat membawakan perkongsian ini untuk anda. Saksikan. Kebiasaannya, pesakit yang ada bengkak thyroid dapat rujukan daripada hospital luar ataupun daripada klinik luar. Mereka akan datang sebab mereka kata ada bengkak kat leher ataupun mereka ada simptom, kita panggil nama simptom hyperthyroid ataupun hypothyroid. Kami periksa leher dia dan lepas tu kami akan lakukan siasatan. Siasatan yang biasanya kami buat ialah ujian darah, ultrasound leher dan juga biopsi jika perlu. Darah yang biasa kita ambil nama dia thyroid function test. So prosedur dia ialah darah pesakit datang kat klinik tu, kita akan ambil darah kita hantar ke makmal. So bila makmal dia akan proses kat mesin dia akan keluar darah, nama dia basically dia punya nama in general thyroid function test. Dalam tu ada T4 kita panggil dengan TSH. So biasa kita akan tengok dua-dua ni. So kalau pesakit tu kita panggil nama dia hyperthyroid, dia punya T4 tu akan tinggi, TSH dia akan rendah. Kalau orang tu normal, duduk normal lah. Kalau orang tu kita panggil hypothyroid, rendah thyroid. Dia punya T4 tu rendah, TSH dia pula yang tinggi. Dia saling berlawanan lah. Untuk ultrasound leher tu, mereka akan pergi ke Jabatan Radiologi di mana pesakit akan baring dekat couch. Lepas tu doktor bahagian pakar scan akan buat ultrasound. Prosedur tak sakit pun, cuma letak gel dekat leher dan kita periksa tengok dia punya thyroid tu ada bengkak ke ataupun ada something kita panggil nodules yang perlu dibiopsi ataupun tidak. Dan jikalau ada nodules yang kita panggil meragukan, dan masa tu kita akan subjekkan dia untuk biopsi. Dan kita akan tengoklah keputusannya selepas tu dan kita akan discuss dengan pesakit apa perlu dibuat selepas tu.
Kalau mereka ada bengkak thyroid yang kita panggil besar dan dia mengganggu saluran nafas, besar sangat dan menyebabkan dia ada simptom susah nak nafas ataupun susah nak menelan, dan sampai satu masa dia boleh menyebabkan suara dia jadi serak sebab dia bengkak besar, dia tolak dekat bahagian trachea. Yang itu memang kita akan advise mereka untuk go for operations. Tak semua orang yang ada masalah thyroid kena pembedahan sebab ramai orang takut kan pembedahan. So tak semua. Apa-apa hal yang pentingnya dia kena jumpa doktor untuk kita periksa betul-betul, pastikan darah dia normal, ultrasound leher dia okey, tak ada macam kanser ke. Dan ada kita panggil sesi diskusi lah dengan pesakit apa kita nak buat selepas tu. So tak semestinya kena operate. So boleh je jumpa, tak ada masalah, jangan takut. Okey, itu dia sedikit pandangan daripada doktor dari Hospital Sultan Abdullah UiTM. Kalau kita saksikan tadi ada dua cara doktor ya untuk diagnosis awal. Satu ultrasound, satu lagi merupakan biopsi ataupun ujian darah yang diambil. Jadi bagaimana? Adakah lagi kaedah-kaedah lain untuk mendiagnosis masalah thyroid ni? Okey, Kaedah lazim biasa yang kita buat ialah satu, kita cek darah lah untuk tahu paras hormon thyroid sama ada dia tinggi atau rendah. Yang kedua adalah kadang-kadang kita akan buat ultrasound scan sekiranya ada bengkak di leher. So kalaulah penyakit-penyakit yang lain atau semakin susah yang complicated, kita akan ada jenis-jenis lain. Contohnya kita buat radioactive scan. So pesakit akan minum iodine yang mengandungi bahan radioaktif sikit. Bila dia minum, kelenjar thyroid itu akan menyerap iodine tu yang kita buat scan. So kita boleh nampaklah kalau tempat-tempat yang aktif dia lagi cerah berbanding tempat-tempat yang kurang aktif. Kondisi bagaimana yang tergolong dalam pemilihan kaedah diagnosis itu? Contohnya lah, sebab kita tahu autoimun kan dia biasanya dia berlaku pada kaum wanita yang muda. Tapi katakanlah seorang pesakit yang mungkin 40-an ataupun 50-an, dia bengkak dia besar tapi banyak-banyak biji-biji bonjol. So kita tak pasti sama ada tu dia jenis masalah thyroid autoimun ke ataupun yang bonjol-bonjol tu dia mungkin kanser ke atau benda lain. So kita boleh buat test tu untuk membezakan sama ada keseluruhan thyroid dia terjejas ataupun biji-biji tu yang memberikan masalah. Okey. Dan pastinya kita tak boleh lari daripada menyentuh tentang lifestyle, gaya hidup, pemakanan. Seseorang itu kalau kita bercerita tentang jenis-jenis penyakit, seringkali kita bawakan masalah thyroid. Adakah mungkin perokok, mereka yang rokok elektronik lah, apa segala jenisnya, ataupun yang mempunyai lifestyle yang berbeza sedikit menyebabkan seriusnya tahap masalah thyroid yang boleh dialami? Okey, setakat ini tak ada buktilah mengatakan ada apa-apa dalam gaya hidup yang boleh mengelakkan berlaku dia penyakit thyroid ini. Tapi secara keseluruhan, kalaulah seseorang tu dia mengamalkan gaya hidup yang sihat, dia exercise, jaga makan, sepatutnya risiko dia rendah sikitlah berbanding orang yang sama. Tapi sebab penyakit thyroid ini dia banyak bergantung pada satu autoimun, iaitu genetik. Kalaulah ahli keluarga dia ada sakit thyroid autoimun ini, lagi tinggi risiko seseorang itu dapat penyakit ini. Yang kedua, kita perasan bahawa kalau pesakit yang dari kecil lagi dia kurang dapat iodin dalam pemakanan dia, risiko dia untuk dapat penyakit thyroid lagi tinggi bila dia tua. Bagaimana faktor genetik? Adakah peranannya dalam mana-mana jenis masalah thyroid yang kita bincangkan? Untuk autoimun, biasanya sebab yang dia punya sistem imun dia lain sikit. So kalau keluarga dia contohnya dia punya mak saudara, mak nenek dia, kakak dia ada sakit thyroid, biasalah pesakit perempuan tu ada masalah thyroid. Sama untuk lelaki. So kalau seorang pesakit lelaki dia punya kakak, mak saudara, mak dia ada masalah thyroid, dia pun lagi tinggi risiko dia dapat penyakit thyroid. Okey, ada saling kaitnya terhadap beberapa faktor yang kita kongsikan, perlu diambil perhatian dan tidak boleh ialah pemeriksaan awal setiap tahun itu, keseluruhan medical check up yang kita panggil itu adalah sangat-sangat membantu doktor ya. Untuk masalah thyroid ni, apakah pemeriksaan awal yang diklasifikasikan untuk kita mengesan mungkinlah faktor genetik kita dah ada, kita khawatir mungkin kita ada possibility. Apakah perkataan yang kita boleh kongsikan untuk mengesahkan ini merupakan pemeriksaan awal yang sesuai untuk mengetahui masalah thyroid? Okey, katakanlah seorang individual, dia mungkin ahli keluarga dia ada banyak yang menghidapi penyakit thyroid ini.
So saya akan nasihatkan dia bila dia rasa dia ada tanda-tanda yang kurang spesifik ni, contohnya cepat panas ataupun leher bengkak sikit, dia jumpa doktor. So bila doktor jumpa, yang paling mudah ialah kita akan tanya sejarah pesakit dia. Sama ada simptom tu macam mana, adakah dia luar biasa ke biasa, dan kita akan memeriksa. Ada tanda-tanda lain tak, contohnya tangan menggeletar, nadi cepat, leher bengkak sebagainya. Dan ujian yang biasanya paling senang ialah kita ambil blood test. So bila kita check dia punya paras thyroid hormon dia, kita tahulah sama ada dia hyperthyroid ke ataupun hypothyroid. Okey. Doktor, risiko untuk keadaan ini menjadi kanser, bagaimana doktor nak hujahnya? Okey, risiko untuk jadi kanser untuk penyakit hyper atau hypothyroid itu sebenarnya agak rendah. Untuk penyakit kanser thyroid, risiko dia satu ialah sejarah keluarga yang kuat. Contohnya lah dia punya keluarga, ayah dia, datuk nenek dia ada penyakit kanser thyroid, dan kemungkinan dia ada genetik cause. Yang kedua, bila seseorang itu dia muda dari kecil, dia punya tempat leher dia terkena sinaran radioaktif. Contohnya X-ray ke apa-apa, dan bila dia dewasa, risiko untuk dapat kanser thyroid lagi tinggi. Kalau kita cerita tentang rawatan, pastinya rawatan yang dialami oleh seorang individu itu, solusi-solusi yang diberikan antaranya adalah pembedahan. Bagaimana doktor nak kongsikan rawatan yang terbaik sebelum beralih kepada fasa pembedahan itu? Saya kira itu adalah last resort untuk seseorang itu menyelesaikan masalah thyroid tersebut. Okey. So rawatan dia terpulanglah kepada jenis penyakit dia. So kalau kita fokus kepada hyperthyroid dia, hyperthyroid rawatan dia ada 3 jenis. So pengubatan, operation ataupun minum ubat radioaktif iodine. So untuk biasanya kita akan nasihatkan pesakit untuk cuba ubat dulu sebab dia lagi mudah dan tidak invasif. Kalau ubat tidak berjaya, maksudnya pesakit itu sama ada kena makan ubat tu selama hidup ataupun dia ada kesalahan, contohnya dia alergi pada ubat ataupun dia punya beguk dia terlampau besar sampai menjejaskan dia pesakit punya pernafasan dan pemakanan, ataupun kita suspek ada kanser dan pembedahan yang terbagus. Kalaulah pesakit itu takut kepada pembedahan ataupun sebabkan faktor umur dan penyakit lain, pasien tidak sesuai untuk menjalankan pembedahan, dan mungkin kita akan minta pasien membuat radioaktif iodine therapy. Lepas bedah, dia ada posibiliti datang semula? Kalau bedah tu kita akan nasihatkan buang semua. Kalau kita buang semua, tak ada kelenjar dah, pesakit itu akan sembuhlah. Okey, itu antara rawatan. Banyak lagi sebenarnya kita nak bincangkan, tapi kita rehat seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kalau ada mangsa yang suspected tulang dia crack ataupun patah, tak kisahlah sama ada ketika bersukan ataupun main dekat playground, sama ada ketika bekerja ataupun jatuh seketika memasak pun, yang pertama sekali tenangkan mangsa dan baringkan mangsa jika perlu. Jangan gerakkan anggota badan yang suspected patah tu tadi, dan yang paling penting jangan cuba untuk masukkan ataupun luruskan balik bahagian yang nampak sengit ataupun bengkak tu, sebab bila you all cuba berbuat demikian, kalau ada urat yang tersentap ataupun terputus, mudaratnya jauh lebih tinggi. So jangan buat semua tu. Kalau dah bengkak, mangsa sakit macam tu, boleh tuam dengan ais lebih kurang 7 hingga 10 saat, maksimum pun dalam 1 hingga 2 minit. Lepas tu, once mangsa dah lebih tenang, apa you all boleh buat adalah cari kayu yang panjang dan lurus, lebih kurang 1 hingga 2 kayu. Kita boleh ampuh dengan meletakkannya di bawah anggota yang suspected patah tu tadi. Gunakan apa-apa kain yang panjang di rumah untuk membalut anggota yang suspected patah tu tadi dengan kayu yang kita gunakan untuk ampuh. Pastikan kulit mangsa tidak bergeser dengan kayu tu. Kadang-kadang sampai boleh luka dan berdarah akibat geseran daripada kayu terhadap kulit mangsa. Jadi kalau perlu, bolehlah balut dahulu kayu yang kita nak gunakan untuk ampuh tu tadi dengan apa-apa kain yang nipis. Letakkan di bahagian bawah ataupun kiri dan kanan anggota yang suspected patah tu tadi. Lepas tu balut menggunakan kain dan biarkan mangsa tenang. Dapatkan bantuan ambulans untuk bawa mangsa ke hospital. Jangan bagi apa-apa untuk dimakan ataupun diminum sehingga doktor periksa dan sahkan apakah kecederaan yang dialami oleh mangsa.
Okey, terima kasih Dr. Mala untuk tips keselamatan berkaitan dengan kondisi patah tulang. Sebenarnya kan anda boleh turut serta dalam perkongsian tu dengan berkongsi apa lagi tips keselamatan yang anda ingin dengarkan daripada Dr. Mala. InsyaAllah mana tahu kan kesempatan ini kita boleh usulkan kepada doktor untuk dapatkan pandangan secara eksklusif di Hello Doktor untuk segmen Doctor in the House. Okey, kembali bersama Dr. Kang pula di sini. Okey, Dr. Kang, kita continue ataupun kita sambung perbualan kita. Kalau tadi sebenarnya kita dah kongsikan tentang mereka yang mungkin berada pada tahap pembedahan perlu membuang kelenjar thyroid tersebut. Jadi apa kesannya? Bagaimana kehidupan individu yang telah pun membuang kelenjar thyroid itu selepas pembedahan dilakukan? Okey, biasanya kalau pembedahan dibuat, kita nasihatkan, kita akan minta pakai bedah untuk buangkan semula. So bila kelenjar thyroid dah dibuangkan seluruhnya, pesakit itu takkan ada hormon thyroid lagi. Sebab itu hormon itu perlu untuk kesihatan dan untuk kita punya kehidupan. Kita akan menggantikan dengan hormon thyroid. Hormon thyroid ini agak selamat ubat dia. Kesasaran dia agak tak adalah kecuali kalau makan terlampau banyak dan kita jadi hyperthyroid. So kita akan gantikan dengan hormon thyroid. Kita akan jumpa pesakit secara berkala dan kita akan cek dia punya darah untuk memastikan paras hormon dia di tahap yang sesuai. Ya, itu yang paling penting sekali kan supaya kita mengetahui kondisi sebenar keadaan itu. Kalau contoh keadaan itu adalah sebelah sahaja, adakah perlu juga buang kedua-dua belah kelenjar thyroid tersebut? Selalunya untuk kondisi pembedahan. Kalau terpulanglah kepada apa punca sakit dia, kita tahu autoimun dia akan datang balik. So kalau pesakit ada autoimun dan hanya sebelah yang bengkak, kalaulah dia cuba buang sebelah tu, dalam masa hadapan mungkin sebelah tu akan terlibat lagi. So untuk penyakit autoimun biasanya kita nasihatkan buang semua. Ada possibility masalah thyroid itu boleh datang kembali kalau pun dah buang semua kelenjar thyroid dan chances peluang untuk mereka sembuh secara sepenuhnya bagaimana? Kalau dah buang semua ni, maksudnya dah tak ada kelenjar lah. So bila tak ada kelenjar, penyakit hyperthyroid akan berlaku lagi. Cuma akan hypothyroid aja. Bila kita ganti dengan hormon, dan pesakit itu akan dia punya keadaan dah kira senang dikawal lah. Masih perlu berjaga-jaga untuk kondisi-kondisi lain lah, hypothyroid terutama sekali. Gaya hidup juga ada terkesan dengan mereka, sama ada mereka yang mempunyai masalah thyroid, tak kiralah berada pada kondisi perlu buang kelenjar thyroid tersebut ataupun berada pada fasa rawatan-rawatan yang sebelum pembedahan. Okey, untuk pesakit yang ada masalah thyroid, biasanya kita akan nasihatkan elakkanlah daripada makan terlampau banyak iodin dalam makanan. Contohnya makan laut, rumput laut sebagainya. Kedua, sesetengah sayur-sayuran ataupun buah-buahan, dia kita panggil goitrogen. Dia mungkin akan menyebabkan bergut itu semakin besar sekiranya makan dalam kuantiti yang terlampau banyak. Contohnya kubis, cauliflower, brokoli. So kita akan nasihat pesakit boleh makan, tapi makan dalam sederhana. Jangan terlampau tiba-tiba hari-hari kimchi ke apa ke, banyak kubis dalam tu kan. So kita beritahu patient lah untuk mengelakkan bergut daripada besar, jangan makan terlalu banyak goitrogen. Itu pun perlu ambil tahu juga ya, tak semua buah dan juga sayur itu bagus untuk kesihatan. Untuk mereka yang mempunyai masalah-masalah kondisi seperti masalah thyroid. Tak kata jangan makan sayur dan buah pula ya. Okey doktor, bagaimana dengan kondisi contohnya mereka ini dah tahu keadaan itu mungkin juga menjurus kepada masalah thyroid. Apakah keadaan awal yang boleh kita lakukan? Pendekatan awal yang boleh dilakukan di rumah sebelum mendapatkan konsultasi daripada doktor. Mungkin juga bermanfaat untuk mereka yang hari ini menonton tahu ini macam gejala yang dialami menjurus kepada masalah thyroid. Okey. Untuk tahu yang getar tu biasanya dia berlaku bila tangan kita diluruskan menggetar. So pesakit dia macam keadaan tu tak dia bergetar sendiri. Dia bergetar sendiri. Okey. Bila pesakit akan mengadulah kalau dia nak tulis ke, dia nak ambil benda ke dengan dia bergetar. Tak boleh mengawal lah. Kalau panas tu biasanya dia akan mengadu kata buka aircon, dah panas lagi. Asyik panas saja malam panas. Kadang-kadang pesakit pun akan salah anggap sebab bila perempuan dah menghampiri menopause, dia rasa panas juga. Betul lah tu. So kalau ada apa-apa yang tak pasti, was-was ke, beritahu doktor lah. Bagaimana pula dengan pandangan doktor tentang mereka yang mempunyai cara-cara ubatan-ubatan tradisional yang mereka rasakan mungkin boleh memperbaiki masalah ataupun meningkatkan ataupun memperbaiki masalah autoimun yang dialami. Komen doktor sendiri, ada tak pengalaman doktor? Mereka datang dengan doktor, mereka dah katakan, okay, inilah doktor ubat yang saya amalkan, inilah herba yang saya amalkan. Bagaimana pendapat doktor? Setahu saya, setakat ini tak adalah perubatan alternatif atau komplementari yang dibuktikan berjaya mengubati penyakit thyroid. Saya ada jumpa beberapa orang pesakit, dia dah cuba kaedah-kaedah alternatif tradisional tapi masih gagal.
So setakat ini saya tahu tak berjaya lah. So, untuk pesakit ada thyroid, mungkin lagi selamat kalau jumpa perubatan moden. Ya, apa yang kita khawatir adalah ianya akan beralih pula kepada fasa yang lebih serius kan jika tidak mendapatkan rawatan awal daripada pihak yang sepatutnya. Okey doktor, sedikit tips dan juga nasihat kepada kita semua rakyat Malaysia untuk lebih cakna tentang masalah thyroid ini. Satu, prevent is always better than cure. Daripada doktor sendiri bagaimana? Betul. So satu yang paling penting tu kita kena amalkan gaya hidup yang sihat. Yang kedua, sesiapa yang rasa mungkin ada risiko, contohnya secara keluarga, ataupun dirasa dia mungkin ada tanda-tanda penyakit hypothyroid ke hypothyroid ataupun leher bengkak, saya nasihatkan kalau boleh jumpalah doktor untuk konsultasi awal. Baik, terima kasih. Satu nasihat yang begitu padat daripada Dr. Kang Wei Han, pakar perunding perubatan dalaman dan endokrinologi Universiti Tunku Abdul Rahman bersama dengan kita sepanjang waktu siaran di Hello Doktor. Terima kasih juga kepada penonton-penonton Hello Doktor yang sentiasa setia bersama dengan kami. Jangan lupa tahu, minggu hadapan waktu yang sama di siaran yang sama. Untuk Hello Doktor, Assalamualaikum. Saya Anizati. Bye-bye. Thank you so much, Doktor.